Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang masalah disiplin belajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru, subjek sarana ibu bapa. Sebelum kami start, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Amir Hussein Muhammad Dahlan sebagai pengetua. Amirul Azmi bin Nazaruddin akan menjadi sebagai guru perlengkaran Halid wal Murid. Muhammad Mukris bin Ismail akan menjadi sebagai guru disiplin, dan akhir sekali Muhammad Azmi Hakim bin Jumaksah akan menjadi sebagai kaunselor. Okey, kita masuk ke meeting. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru yang telah memberi komitmen untuk hadir ke meeting kita yang ketiga untuk bulan yang ketiga. Jadinya tahniah saya ucapkan kepada semua kerana beri komitmen yang sangat tinggilah untuk kita tingkatkan prestasi sekolah kita. Baiklah, untuk kes disiplin yang pertama ialah ponteng sekolah. Ini adalah kes di mana saya mendapat tahu bahawa ponteng sekolah ni semakin hari semakin meningkat kesnya. Jadinya saya nak tahu apakah perkembangan terkini dan juga status terkini tentang kes ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengetua. Okay, jadi pada meeting kedua kita telah membincangkan tentang satu kes yang semakin menjadi-jadi di sekolah kita, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Jadi kes ponteng sekolah ini sangatlah tinggi kes dia. Kalau kita tengok pada minggu 1, iaitu pada bulan pertama, kes dia hampir pecah lebih kurang 4 orang. Jadi setiap minggu 4 orang. Jadi kalau kita tengok minggu kedua, pada bulan pertama 5 orang, minggu ketiga 4 orang, dan juga minggu keempat seramai 4 orang yang ponteng sekolah. Jadi pada meeting yang kedua, iaitu meeting lepas, pihak kaunseling telah memikirkan program-program untuk memantras kes ponteng sekolah ini. Jadi setelah dibincangkan oleh pihak kaunseling, jadi kami telah mengadakan beberapa program seperti program sifar ponteng sekolah dan juga macam-macam lagi lah program-program yang melibatkan program di asrama. Jadi setelah program itu diadakan oleh pihak kaunseling, jadi bilangan kes ponteng sekolah alhamdulillah telah menurun. Kalau kita tengok pada graf pada minggu pertama, telah menurun kepada 1 orang. Minggu kedua kita tengok sifar, iaitu dah tak ada lagi yang pelajar yang ponteng sekolah. Minggu ketiga ada seorang, dan minggu keempat dan seterusnya terus sifar, dan tiada lagi berlaku kes-kes ponteng. Itu saja daripada saya. Terima kasih guru kaunselor atas pembentangan tentang ponteng sekolah tadi. Saya tengok, boleh saya tengok sebelah tadi graf ponteng sekolah. Okay, saya tengok minggu ke minggu memang berkurang kes ponteng sekolah ni. Saya sangat berbanggalah terhadap tindakan kamu. Tahniah saya ucapkan kepada semua. Kejapnya kita akan ke kes disiplin seterusnya, iaitu kes vandalisme. Saya tengok sebelum kita utarakan tentang kes ni, ada banyak contengan yang buruk-buruk yang tidak patut diukir, tidak patut ditulis di dinding-dinding sekolah kita. Jadinya saya nak tahu perkembangan dan status terkini tentang kes vandalisme.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengetua. Di mana seperti yang Tuan Pengetua sedia maklumlah, sekolah kita ni memang banyaklah masalah berlakunya vandalism ni, terutamanya di dinding-dinding sekolah yang baru dicat pun dah ada juga vandalisme ni. Jadinya antara jalan penyelesaian dia, pihak sekolah telah menyediakan sebuah dinding di mana dinding tu khas untuk pelajar-pelajar untuk menconteng dan sebagainya. Boleh terus ke slide. Ini adalah contoh dinding khas yang telah sekolah sediakan, di mana dinding ni terletak jauh daripada kawasan melawat dan juga jauh daripada pandangan orang luar lah. Jadi di mana pelajar-pelajar ni yang mungkin mengalami stres, masalah belajar ke apa kan, jadi dia orang tak tahu nak luahkan emosi, dia orang tak tahu nak luahkan perasaan tu kat mana, dan dia orang suka menconteng-conteng dinding. Jadi ini antara jalan penyelesaian dia lah, di mana pelajar boleh conteng dinding ini suka hati dia orang nak tulis apa, nak lukis ke apa ke. Yang penting mereka tidak menconteng bahagian-bahagian dinding yang telah dilukis mural dan sebagainya. Jadi ini dapat mengurangkan masalah vandalisme di sekolah ini dengan agak mendadak lah. Jadi inilah contohnya, dinding ni adalah contoh bagi dinding khas yang telah sekolah sediakan. Jadi setakat itu sajalah perkongsian saya untuk masalah vandalisme ni. Okey, bagus Encik Azmi. Tindakan yang kamu lakukan sangat berguna, sangat orang kata berkesan untuk kita hadapi masalah vandalisme ni. Tahniah saya ucapkan kepada awak dan juga awak semua yang lain. Jadinya memang tak adalah dinding-dinding yang lain diconteng selain dinding khas ni, Encik Azmi. Alhamdulillah setakat ni memang dah tak ada lah. Lagipun yang conteng-conteng di dinding yang cantik tu, yang mana boleh dibersihkan, pihak sekolah dah usahakan untuk bersihkan. Jadi selamatlah. Okey, bagus. Bagus. Tahniah saya ucapkan. Okey, jadinya kes vandalisme kita dah berjaya hadapi, kita dah berjaya tangani. Okey, sekarang saya nak tahu tentang kes seterusnya. Kes datang lewat ke sekolah. Okey, di sini bila kita dah start perhimpunan semua, ada yang baru nak datang, ada yang lepas perhimpunan pun ada yang baru nak datang. Jadinya apa status terkini dan perkembangan terkini tentang kita buat tindakan, tentang cadangan tindakan yang telah kita buat sebelum-sebelum ni? Boleh saya tahu? Okey, baiklah. Terima kasih kepada Tuan Pengetua Cik Amir Hussein bin Muhammad Dahlan. Baiklah, kes data lewat ni merupakan seperti mana yang kita tahu, jika kita merujuk balik di buku peraturan Sekolah SMKA Johor Bahru, kes data lewat ni merupakan kes salah laku yang ringan di mana pelajar akan dikenakan tindakan borang merah sekiranya pelajar melakukan kesalahan ini. Okey, dan kes data lewat ni daripada minggu pertama hingga minggu ke-7 agak pelajar-pelajar data lewat ni bertambah dari hari ke hari. Dan kes ini juga merupakan kes yang agak popular dekat sekolah. Sebab bagi saya memberi kesempatan kepada mereka untuk meneruskan pembelajaran. Tetapi lama kelamaan mereka ni mengambil kesempatan di atas kesulitan yang berlaku. Jika kita lihat ya, pada rekod kedatangan lewat minggu ke-7, pada hari Ahad seramai 2 orang, Isnin 4 orang, Selasa 6 orang, Rabu 8 orang dan Khamis 10 orang. Daripada angka ini menaik sebanyak 2 orang
Okay, sebanyak 2 angka di mana pelajar-pelajar yang datang lewat ni terdiri daripada pelajar yang mengambil SPM pada tahun ini. Mereka selalu memberi alasan yang sama, alasan yang agak klise, iaitu sakit perut, tak ada pengangkutan untuk datang ke sekolah dan sebagainya. Jadi perkara ni agak diambil beratlah oleh saya sebab semakin hari semakin bertambah kan, dan sehingga hari Khamis tu 10 orang. Jadi mereka-mereka yang datang lewat ni kebanyakannya orang yang sama, ada orang yang baru saja datang lewat ke sekolah, dan daripada mereka yang datang lewat tu ada seorang yang selalu dan memang hari-hari datang lewat. Nanti sekejap lagi kita akan bincangkan. Okay. Selepas langkah pencegahan telah pun dilakukan, pada hari Khamis saya telah memberitahu mereka bahawa pelajar datang lewat tidak boleh masuk ke dalam sekolah kerana pintu pagar akan tutup tepat pada jam 7.30 pagi di perhimpunan mingguan pada hari Khamis. Dan alhamdulillah selepas pengumuman tersebut diberitahu kepada semua pelajar, telah dimaklumkan kepada semua pelajar, kes datang lewat ke sekolah semakin mendapat kesan yang agak baik, di mana bilangan pelajar yang datang lewat semakin berkurang. Jika kita tengok pada minggu ke-8, pada hari Ahad 2 orang, Isnin 1 orang, Selasa 0 orang, Rabu 1 orang, Khamis 1 orang. Di sini menunjukkan bahawa langkah pencegahan yang saya lakukan terhadap mereka berkesan dan pelajar-pelajar pun telah mengambil tindakan yang sewajarnya lah, di mana mereka datang awal ke sekolah dan bersiap dengan lebih awal. Namun walaupun ada beberapa pelajar yang masih lagi berdegil datang lewat, tapi perkara ini dapat diselesaikan dengan bantuan pihak kaunseling. Terima kasih kepada pihak kaunseling kerana membantu saya dalam menangani hal ini. Jadi perkara ini agak ni bagi saya. Jadi rumusan daripada kes datang lewat, pelajar-pelajar yang datang lewat semakin berkurang selepas tindakan yang diambil oleh saya. Terdapat seorang pelajar yang sama sering datang lewat ke sekolah. Jadi kita akan tengok siapa pelajar tu. Salah laku pelajar lain yang dapat dikesan sebagai pelajar lewat ialah tidak memakai pakaian mengikut peraturan. Contohnya tidak memakai tali leher, tidak memakai tali pinggang, tidak baju tak tie-in, membawa peralatan dilarang seperti telefon pintar. Pada minggu lepas, minggu ke-7, sebanyak 10 telefon pintar telah dirampas oleh pengawas dan kebanyakan daripadanya ialah dilakukan oleh pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 4. Saya faham sebab mereka berasa macam agak honeymoon dekat situ. Pada tingkatan 3 dan tingkatan 4 mereka rasa agak bebas, tetapi mereka lupa akan peraturan kita bahawa sekolah memang tak dilarang untuk membawa telefon pintar. Ini merupakan pelajar yang sering datang lewat ke sekolah dengan alasan yang sama, dengan imej yang sama. Nama pelajar ini ialah Muhammad Sulaiman bin Muhammad Adi, daripada kelas tingkatan 5 Anggerik. Didapati pelajar ini mengambil SPM pada tahun ini. Rekod disiplin yang pernah dilakukan oleh pelajar ini selepas saya selidiki ialah pelajar ini selalu datang lewat, memang saya selalu nampak muka dia ni, tidak memakai pakaian sekolah yang sesuai dengan peraturan. Jika kita lihat daripada imej dia memakai tali leher pun pendek, baju pun tak tie-in dan tali pinggang pun tak pakai. Dia tidak membuat kerja sekolah, selalu melawan guru. Sebab ada guru-guru kelas dia datang jumpa saya cakap bahawa dia ni memang selalu melawan, tak buat kerja sekolah, selalu dihukum dan sebagainya. Hukuman dan tindakan yang pelajar ini pernah kena ialah borang putih, dirotan pengetua oleh pengetua sendiri sebanyak 3 kali,
dan jalani sesi kaunseling. Okey, ini merupakan graf pelajar lewat ke sekolah lah. Okey, kalau kita boleh tengok daripada minggu pertama hingga minggu keempat dan sehingga minggu ketujuh pun semakin orang kata apa, semakin teruk dia punya graf. Tapi alhamdulillah pada minggu ke-8 terdapat perubahan yang berlaku dan perubahan tingkah laku kepada pelajar sendiri. Terima kasih. Okey, bagus. Tahniah saya ucapkan kepada Encik Mukris. Tindakan yang sangat berkesan. Jadi murid-murid semua dapat datang awal. Prestasi sekolah lebih baik, perilaku anak-anak murid, pelajar-pelajar lebih baik. Cuma tentang soalan pelajar tadi yang bernama Muhammad Sulaiman, tolong Encik Mukris buatkan satu surat bagi kepada mak ayah dia untuk kita untuk awak temu janjilah nanti apa masalah dia dan sebagainya. Okay, kita teruskan. Tahniah saya ucapkannya Encik Mukris. Okay, kita teruskan dengan kes seterusnya, kes yang amat berat kita dapat tahu pada bulan lepas, iaitu kes buli. Pertama kali kita ada kes buli yang melibatkan dengan kes polis. Jadi apa berita terkini, status terkini dan perkembangan tentang kes-kes buli ni? Baiklah, terima kasih diucapkan kepada pengetua. Kes buli ni merupakan kes yang agak berat jika kita lihat balik, kita kaji balik dekat buku peraturan sekolah, dan hukuman yang dikenakan antaranya ialah borang putih, gantung sekolah dan buang sekolah. Jika kes ini terlalu berat, maka pelajar itu akan dikenakan gantung ataupun buang sekolah. Tetapi malangnya pada minggu lepas, terdapat satu kes yang agak besar berlaku di Asrama Putra pada 2:30 pagi yang melibatkan seorang mangsa iaitu Muhammad Taufik bin Nordin, tingkatan 2, dan sebenarnya 3 orang pembuli daripada pelajar tingkatan 5 yang mengambil SPM pada tahun ini telah berlaku. Jadi tindakan susulan yang adalah dilakukan selepas kes itu berlaku, saya sendiri telah membawa mangsa ke hospital kerana berlaku kecederaan di kepalanya. Kerana ketiga-tiga mereka ini memukul pelajar ini sehingga menyebabkan kecederaan, dan pembuli ini telah disoal siasat sendiri oleh saya dan juga oleh pihak polis lah. Kenapa? Sebab ibu bapa kepada mangsa sendiri telah melakukan laporan polis melaporkan polis terhadap 3 orang pembuli ini. Jadi status kes bagi kes buli ini masa masih lagi trauma, berada di dalam ward ICU, sebab pada hari Sabtu lepas saya telah menjenguk pelajar ini, dan pelajar ini kata memang dia takut untuk datang sekolah sehingga macam tu, dan mangsa ini telah dirawat dengan baiklah, dengan rapi di hospital. Dan pembuli ini ada yang telah dibuang ke sekolah dan ada yang dihantar ke sekolah lain. Yang didapati bahawa ketua kepada kes buli ini ialah Muhammad Syafi'i bin Khairul daripada Lima Arif. Dan pelajar ini telah dibuang ke sekolah, dan 2 lagi pelajar ini telah dihantar ke sekolah lain bagi meneruskan pembelajaran untuk menduduki kelas SPM. Itu saja. Dan kes buli ini bukan sahaja kes buli fizikal yang telah saya dapati, manakala kes buli mental juga telah berlaku di sekolah kita. Seperti ejekan, bak kata orang sekarang palau, ada kawan yang palau, kawan dia sendiri, ada yang menghina dan sebagainya. Ini juga berlaku di dalam sekolah kita. Jadi apa tindakan yang telah dilakukan oleh saya terhadap pelajar-pelajar ini, saya telah memberi mereka kepada pihak kaunseling lah, untuk dikaunseling dan untuk
membuat penyelidikan dengan lebih lanjut apa masalah pelajar-pelajar ini, dan didapati bahawa pelajar-pelajar ini mempunyai masalah keluarga dan mereka membuat pemberontakan di sekolah dengan cara membuli pelajar lain. Okey, dan alhamdulillah selepas sahaja kes ini berlaku dan tindakan telah diambil, kes buli di dalam sekolah kita semakin lama semakin berkurang dari semasa ke semasa. Okay, alhamdulillah saya bersyukur sangat, dan ini sebenarnya menyebabkan kejayaan seseorang pelajar, kerana jika gangguan mental berlaku di antara pelajar tersebut tidak dapat fokus terhadap belajar. Ini amat menyedihkanlah dan melibatkan prestasi sekolah kita dari segi akademik dan sahsiah. Okey, wallahualam. Jadi selepas tindakan yang tadi telah dilakukan, maka saya telah melakukan satu tindakan untuk mengurangkan lagi kes pembulian di asrama, iaitu saya telah membuat jadual pengawasan asrama yang melibatkan saya sendiri turun ke Padang. Okay, jika kita tengok semula, jika kita tengok jadual dia, okay. Daripada jadual ini bermula daripada hari Ahad sehinggalah hari Sabtu, dan melibatkan warden, saya sendiri guru disiplin dan exco asrama lah. Okay. Dan beberapa aktiviti tambahan telah dilakukan selepas solat maghrib bagi mengurangkan pelajar berasa bebas, antaranya ialah ceramah, usrah dan sebagainya, dan ini akan diulas lebihlah oleh guru kaunseling, kerana guru kaunseling sendiri yang membuat langkah-langkah ataupun cara pencegahan ini. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, bagus. Amat baik. Susunan jadual untuk pengawasan asrama pun saya tengok teratur, dan alhamdulillah semuanya kes-kes tentang buli ni telah berkurangan. Okay, tahniah saya ucapkan kepada semua guru. Saya harap perkara ini dapat diteruskanlah supaya kes-kes disiplin kita dapat dikurangkan dengan lebih baik, supaya kita dapat buat sifar kes disiplin lah untuk sekolah ni. Seperti yang saya teruskan, seperti yang telah saya maklumkan kepada awak semua pada bulan lepas, untuk awak semua buatkan program untuk buat sekolah kita yang lebih baik supaya lebih cemerlang, perilaku anak pelajar-pelajar juga lebih baik. Jadinya apa program yang awak semua akan cadangkan untuk kita naikkan prestasi sekolah kita dan perilaku anak-anak murid kita? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengetua. InsyaAllah sekolah akan mengusahakan dan akan cuba melaksanakan program yang pertama, program sumur. Program sumur ni adalah program sahsiah unggul murid. Seterusnya, slide seterusnya. Okey, kita masuk pada program sumur ni. Program sumur ni kita sedia maklum dia mempunyai 4 modul, di mana modul pertama adalah modul mutadayin. Antara isi dia adalah seperti aktiviti tadarus Al-Quran, solat berjemaah. Dan modul kedua adalah modul jati diri. Modul jati diri ni dia punya isi antaranya belajar itu berkeyakinan, tetap pendirian, sabar. Dan modul ketiga pula adalah modul penampilan diri, di mana pengisian dia adalah dari segi pemakaian, kepimpinan dan sikap pelajar itu sendiri. Dan modul yang terakhir adalah modul berbudi bahasa. Modul ini
kita tekankan tentang sikap hormat menghormati, tolong menolong dan bertanggungjawab, seperti sikap-sikap itulah. Jadi matlamat program Sumur ni sebenarnya adalah yang pertama, melahirkan murid yang memiliki personaliti terpuji dan boleh dipuji dan boleh dicontohi oleh murid-murid yang lain. Yang kedua adalah sentiasa memburu ilmu untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat, seperti tadilah modul Mutadayyin dan juga modul lain lah. Yang ketiga adalah mempraktikkan amalan penjagaan kesihatan yang cemerlang dalam kehidupan seharian. Jadi pelajar dapat hidup dalam keadaan yang sihat lah. Jadi yang keempat adalah mempunyai ketahanan diri dalam menghadapi cabaran, di mana ini lebih kepada tekanan emosi, dapat mengawal tekanan emosi jika berada dalam suatu masalah dan juga dalam suatu tekanan yang tinggi. Jadi pelajar dapat mengawal emosi dan tidak elak pada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi itu sajalah sedikit tentang penerangan program yang pertama ini adalah program Sasiah Unggul Murid. Terima kasih. Okay, bagus. Saya harap program ni dapat dipercepatkan lah supaya anak-anak pelajar semua lebih maklum tentang program ni. Apa lagi program seterusnya yang akan dikemukakan? Okay, terima kasih kepada Tuan Pengetua. Jadi pihak kaunseling telah sebat suara untuk menjalankan beberapa program, antaranya adalah program buktikan buli dan juga program sifat ponteng. Jadi sementara tadi pihak JBK 1 telah mengadakan program Sumur. Okay, jadi program Sumur ini adalah bawah KPM. Jadi yang akan mengendalikan program Sumur itu adalah JBK 1. Manakala program hentikan buli ini dikendalikan oleh kaunseling, pihak kaunseling iaitu saya sendiri lah. Okay, bersama dengan pembantu saya, pembantu guru kaunseling. Jadi matlamat program ini antaranya adalah, next slide. Okay, yang pertama adalah untuk mencegah perbuatan buli di kalangan murid-murid. Okay, jadi yang kedua adalah untuk meningkatkan kesedaran murid-murid akan bahaya perbuatan buli. Okay, jadi yang ketiga, mengurangkan kadar perbuatan buli di sekolah. Yang keempat, menanam sifat saling menyayangi, tolong-menolong dan berdisiplin di kalangan murid-murid. Okay, kalau kita tengok nombor 1 tu, matlamat kita adalah untuk tak lain tak bukan adalah untuk mencegah atau membanteras sifar kes buli. Jadi seperti sedia maklum, sebelum ni kita ada kes buli yang melibatkan kes polis lah, melibatkan polis. Jadi pihak kaunseling telah memikirkan cara untuk menghentikan kes buli ini dengan mengadakan program-program ni, antaranya program sifar buli. Jadi yang kedua adalah kita tengok nak memberi kesedaran kepada mereka tentang kes buli ni. Sebab kenapa kes buli ni sangatlah membahaya sehingga boleh melibatkan ramai pelajar yang akan terjejas. Sebagai contoh, pelajar-pelajar ini mungkin akan mengalami tekanan jika dibuli oleh pelajar-pelajar senior lain, terutamanya dia sama. Jadi saya telah mendapat banyak laporan lah daripada pelajar-pelajar menengah bawah, iaitu pelajar-pelajar junior, tentang pelajar-pelajar senior ni. Mereka ini selalu sangat menyuruh murid-murid pelajar-pelajar menengah rendah ni untuk melakukan apa sahaja yang pelajar-pelajar senior ni nak. Contohnya, suruh pelajar-pelajar junior ni ambil makanan di dewan makan. Tapi mereka ni tak nak lah. Diorang ni tak nak untuk turun makanan. Jadi mereka ni suruh pelajar-pelajar junior. Jadi itu antara salah satu kes buli. Jadi kita nak menangani masalah kes buli ni, dan pihak kaunseling juga telah
mengadakan kes bully ni, mengadakan program kes bully ni dengan iringan program-program yang lain lah, dengan program-program yang lain seperti program usrah dan juga program-program tasfirah selepas maghrib dan sebagainya. Okay, jadi antara ni program usrah tadi tu adalah untuk kita untuk kita mengeratkan lagi lah hubungan antara pelajar-pelajar junior dan juga pelajar-pelajar senior. Selain itu, kita dapat juga berkongsi tentang ilmu agama ataupun tentang tips-tips yang akan diberikan oleh pelajar senior kepada pelajar junior. Okay, seterusnya, jadi pihak kaunseling juga telah mengadakan program, iaitu program Sifar Ponteng. Jadi Sifar Ponteng ni insya-Allah akan dijalankan selepas program Sifar Bully tadi lah, kalau tak salah saya tadi. Jadi seterusnya, next slide. Jadi matlamat program Sifar Ponteng ni adalah yang pertama adalah untuk menggalakkan murid datang ke sekolah. Jadi kita nak memastikan agar kedatangan murid-murid di sekolah SMK Johor Bahru ini sentiasa dalam kehadiran yang penuh. Jadi mereka ini tak adalah terlepas ataupun mereka ni tidak hadir ke sekolah. Sebab kenapa? Mereka pelajar-pelajar ni semua mereka tinggal di asrama. Jadi kalau kita tengok kat situ sayang kan, diorang dah tinggal asrama tapi tak ada ke sekolah. Jadi ini antara program Sifar Ponteng ni. Jadi yang kedua adalah untuk mengelakkan berlakunya gejala negatif. Jadi gejala negatif ni contohnya ponteng sekolah ni contohnya saya telah mendapat beberapa laporan daripada pelajar-pelajar ataupun pengawas tentang mereka ini selalu monteng kelas dan pergi ke bilik rawatan. Dan pergi ke bilik rawatan untuk mereka ini tak terlepas lah. Mereka ni terlepas daripada kelas PDP yang mereka akan masuk lah. Jadi mereka ini itu antara salah satu punca kenapa mereka tidak ada di sekolah. Yang ketiga adalah untuk menyemai sikap menghargai masa. Dan yang keempat adalah untuk menyedarkan ibu bapa tentang gejala ponteng dalam kalangan anak mereka. Itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Tuan Pengetua. Bagus. Semua program yang telah awak cadangkan semua mungkin akan berkesan terhadap semua pelajar. Jadinya saya berharap agar program-program ini semua dapat dijalankan dengan baik dan cepatkan lagi program ni diadakan, dilangsungkan supaya kita dapat maklumkan kepada pelajar dengan lebih awal lah. Jadinya supaya bila kita dapat buat program-program ni, sekolah kita dapat meningkatkan prestasi sekolah dan juga dapat menambah baik lagi perilaku anak-anak pelajar dan juga mungkin guru-gurunya juga. Jadinya tahniah saya ucapkan kepada awak semua. Program-program awak semua sangat baik. Saya puji awak semua. Jadinya program tu saya mohon sangat dapat dijalankan dengan baik, dengan lebih lancar supaya kita dapat meningkatkanlah prestasi sekolah kita dan juga menambah baik lagi perilaku dan juga kita sifarkan kes disiplin ni di sekolah kita. Ini tahniah saya ucapkan kepada semua dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan, cadangan-cadangan program yang sangat baik dan juga komitmen awak semua terhadap kelangsungan program ini. Saya ucapkan terima kasih kepada awak semua kerana memberikan komitmen untuk hadir ke meeting ini dan memberikan segala info-info terkini dan juga cadangan-cadangan tentang program-program ini semua. Itu sahaja saya rasa untuk hari ini.
Terima kasih awak semua kerana hadir ke berkomitmen. Untuk ini kita tangguhkan meeting kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.